محمد وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa umuri dunya wa din. Wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وبارك على رسولك النبي الكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله hadirin mu'tamirin yang dirahmati Allah, kita ambil balik sikit pada muka surat 155. Sebajarnya kita kena baca pada muka surat 156 bawah sekali, wa amma burhanu. Jadi kita ambil sikit awalnya balik supaya kita dapat memahami dengan lebih baik akan apa yang akan kita sambung pada bacaan pada kuliah kita ini. Yakni pada bab yang keempat, dalil dan burhan bagi semua sifat yang telah dibicarakan dahulu. Dia ada dua kalimah di sini, dalil dan burhan. Itu yang saya nak terang tu ya. Dan tatkala selesai oleh musannif pengarang kitab, yakni Tuan Minal Syekh Wan Zainul Abidin Al-Fatani, disebut sebagai musannif di sini, daripada berkata-kata atas aqaid yang bergantung dengan Allah Ta'ala, yakni akidah yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, mengambil ia berkata-kata atas segala dalilnya ada tertib yang dahulu. Kita dah baca bab ini dulu, sekarang diulangkan balik dengan dibentangkan dalil-dalil. Tetapi dalil tiap-tiap sifat itu mensabit ia akan dia dan menafikan lawannya. Artinya dalil-dalil yang akan dibawa nanti, yang akan kita baca nanti, dalil-dalil itu semua hanya mensabitkan kepada sifat-sifat yang wajib sahaja, tidak kepada yang mustahil. Jadi bila dibawa kepada sifat yang wajib, secara langsungnya kita akan faham itulah juga yang mustahil. Ya, contohnya macam dikatakan dalil, contoh dalil adanya baharu alam ini sebagai dalil wujudnya Allah. Adanya baharu alam ini, alam yang kita tengok sekarang ini, memberi arti dalilnya bahawa itulah wujudnya Allah. Secara langsung kita akan menolak sebarang dakwaan yang mengatakan tidak wujud. Dengan sendirinya dalil alam ini akan menjadi bukti dan akan menolak akan segala akidah aqaid yang salah, khususan seumpama pihak-pihak yang menidakkan kewujudan Allah seperti faham etis, faham komunis dan sebagainya. Baik. Dan segala dalil sifat ma'nawiyah itu ialah segala dalil sifat ma'ani. Kita ada dua kumpulan sifat yang kita bicara, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Bila kita tegakkan sifat-sifat ma'ani, itulah juga dalil kepada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani 7, lazimnya 7, wajib sabit bagi Allah 7, dan lazimnya 7.
Itu lazimnya, ya. Pelukis, lukisan itu lazimnya. Pelukis, lazimnya lukisan, begitu, ya. Jadi macam itu juga kita kenal bila kata Allah tu Al-Qudratu, berkuasa, dan kita sabitkan juga lazimnya yang berkuasa, kaunuhu qadiran. Jadi bila kita tegakkan dalil sifat qudrat, kita tak payah lagi lah bawakan dalil kepada sifat ma'nawiyah, sifat qadiran tu, kerana kita sudah sebut dalil yang kita tegakkan bagi sifat qudrat itu sudah memadai. Qudrat, qadirun, iradat, muridun, almu, alimun, hayat, hayyun, sama', sami'un, basar, basirun, kalam, mutakallimun. Jadi sifat ma'ni yang 7 itu kita sebut qudrat, iradat, hayat, sama', basar, kalam itu lazimnya adalah ma'nawiyah. Jadi kalau kita tegakkan dalil-dalil untuk sifat ma'ni yang 7 sudah memadai. Itulah juga menjadi dalil kepada sifat ma'nawiyah. Faham, ya? Jadi takkan dibawa 2 dalil di sini. Untuk sifat ma'ni 1 sudah memadai, itu juga akan menjadi dalil kepada sifat ma'nawiyah. Itu faham, ya? Boleh, baik. Dan ketahui daripada demikian itu bahwasanya burhan wujud itu mensabit ia akan dia dan menafi ia akan adam. Burhan dan dalil, ya. Burhan ni lain, dalil ni lain, tak sama, ya. Nanti kita sebut kemudian. Dan burhan kidam mensabit ia akan dia, menafi ia akan hudus. Demikianlah hingga akhir sifat salbiah. Jadi sifat salbiah, sifat nafsiah ni dia ada dalil, dia ada burhan. Dan bahawasanya burhan qudrat mensabit ia akan dia dan menafikan lawannya, dan mensabit ia akan kaunuhu qadiran dan menafikan lawannya. Jadi dengan sendirinya bila kita sebut sifat qudrat, lazimnya qadirun ataupun kaunuhu qadiran, dan dengan sendirinya kita akan nafikan sifat apa? Sifat lemah, al-ajiz, lemah. Jadi tak payah kita tegakkan dalil tentang al-ajiz, sifat lemah. Cukup dengan kita tegakkan sifat qudrat sebagai dalil yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dipaham, ya? Dan burhan iradat mensabit ia akan dia dan menafi ia akan lawannya, dan mensabit ia akan kaunuhu muridan dan menafi ia akan lawannya. Sama juga dengan sifat al-iradatu, iradat. Kita tegakkan sifat dalil, kita tegakkan dalil untuk sifat iradat itu, dengan sendirinya juga dalil itulah menjadi dalil kepada sifat ma'nawiyah, yakni muridun ataupun kaunuhu muridan. Dan itu juga akan menjadi dalil dengan sendirinya menafikan sifat yang mustahil atas Allah, yakni sifat al-ajizu, lawannya iaitu lemah. Tak payah kita tegakkan lagi sifat-sifat dalil-dalil untuk sifat lemah, ya, tak payah. Begitulah maksudnya, ya. Boleh kan? InsyaAllah. Dan demikianlah hingga akhirnya. Dan kalau demikian itu jadak mendatang oleh musannif bagi segala dalil dengan segala lawan, dan jadak bagi segala dalil mu'nawiyah. Tak ada arah. Yang sifat-sifat mustahil pun kita tak payah tegakkan dalil, sebab benda tak ada. Tak payah kita tegakkan dalil. Memadai dengan kita tegakkan dalil-dalil untuk sifat yang wajib sahaja. Wajib yang 20 tu, cukup yang 20 cukup. Dan mustahilnya tak payah lagi kita hujah atau membawakan dalil-dalil. Cukup, ya, memadai. Ya. Itu bab yang kedua kita baca sekarang. Sekarang ni kita baca bab peringkat yang kedua. Kitab ni kita telah masuk kepada bahagian ada peringkat yang kedua. Ya, peringkat pertama kita habis dah. 20 sifat tu dah habis. Dan bermula burhan dan dalil bersamaan keduanya. Apa dia beza dalil, apa dia beza burhan? Ini tuan-tuan kena faham dulu. Ya. Dan kata qil adalah ulama yang kata ia terlebih akhas dan lebih khusus daripada dalil, kerana bahawasanya tertentu ia dengan tersusun daripada 2 mukaddimah yang yakin keduanya. Burhan ni dia kata lebih khusus, nampak, daripada dalil. Nak faham dulu ni lah dalil, ya. Dalil ni apa ni?
bila kita lihat kita lalu dalam satu kawasan, tak ada orang dalam kawasan tu. Contohlah kita lalu satu kawasan tanah, memang tak ada penghuni di situ, tiba-tiba kita tengok ada bekas kaki, ada bekas tapak kaki di tanah tu. Dalil kata ada orang di situ dia. Sama ada tapak kaki orang, kita kata ada orang. Tapak kaki gajah, kita kata ada gajah. Dia. Tapak kaki rimau, kita kata ada rimau. Jadi tapak kaki itu dalil, tak payah kita hujah lagi. Tengok dalil kaki itu. Sekarang ni contohnya ayam. Orang bawa ayam orang kita, ayam tu namanya ayam apa? Arak. Orang bawa arak. Arak tu sebagai dalil kita dah tengok ayam tu, botol itu dibawa kepada kita dan ayam tu adalah ayam arak. Itu dalil. Ini botol ayam arak, dalil. Burhan kepada ayam botol ayam yang arak tadi ini, ya, bila kita minum ayam itu dia jadi mabuk. Bila mabuk dia adalah haram. Nampak tu dia mana? Dia kena 2 jam, ya. Bila haram, barulah kita hukum arak itu sebagai haram. Jadi dalilnya dia arak, burhannya adalah haram. Boleh faham? Itu antara beza dalil dengan burhan. Langit bumi ini dalil Tuhan ada. Langit bumi ini sebagai dalil Tuhan ada. Dan kita lihat bahawa alam ini berubah-ubah. Bila berubah-ubah, tentu ada yang merubahkan dia. Maka tiap-tiap yang berubah adalah baru. Baru itu burhan. Ya. Alam ini sebagai dalil Tuhan itu ada. Bila tengok alam langit bumi, kita akan hukum kata Tuhan ada. Langit bumi ini sebagai dalil mengatakan Tuhan itu wujud dan ada. Ya. Tinggal lagi kita nak hukum alam langit ini apa? Apa beza dengan Tuhan? Kita lihat bahawa alam ini, bumi, langit bumi ini berubah-ubah. Bila berubah-ubah, artinya ada yang merubahkan dia. Betul tak? Bila setiap yang kena rubah, dia adalah baru. Maka itu alam langit bumi ini adalah baru, bukan qadim. Faham? Yang qadim itu adalah Allah. Jadi adanya dalil, adanya burhan. Itu yang kita tadi ni. Macam awak tadi lah. Orang bawa kata arak, kita pun tak tahu. Sebenarnya kita tak tahu kata benda tu arak, tapi sebenarnya dia arak. Kononlah. Jadi bila diminum dia mabuk. Kita pasti apa? Dia mabuk. Bila mabuk berdasarkan kepada dalil hadis mengatakan tiap-tiap yang mabuk itu muskirin. Kullu muskirin haram. Tiap-tiap yang mabuk itu adalah haram. Maka dengan sendirinya kita hukum apa yang dibawa kepada kita tadi itu yang dikatakan ayat itu adalah arak. Dan arak itu bila minum jadi mabuk, dan bila mabuk dia adalah haram, maka dengan sendirinya burhan kepada arak itu adalah haram. Itu beza antara dalil dengan burhan. Boleh faham ya? InsyaAllah lah. Dah pun tak tu dah boleh terang. Boleh faham ya? Jadi maknanya bagi pembuktian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, kita gunakan dalil-dalil lah. Nak bukti kata Allah tu sifat-sifat Allah. Allah bersifat dan kudrat, kena ada dalil. Ya. Allah ada sifat iradat, kena ada dalil. Dalil bermaksud kata adalah bukti sama ada bersifat sam'iyah atau akliyah secara akal. Sam'iyah ni makna kita guna dalil-dalil Quran atau dalil-dalil hadis. Ataupun kita pakai dalil akal. Dalam akal tadi, seumpama tadilah kita melihat keadaan alam ini berubah-ubah, bergerak-gerak. Pasal apa dia berubah-ubah, bergerak-gerak? Mesti ada yang berubah dan menggerakkan dia. Oleh kerana dia kena gerak, maka dia bukan Tuhan. Nampak tak? Kerana dia digerakkan, maka tentulah dia adalah baharu. Dia bukan qadim. Yang menggerak-gerakkan dia itu adalah Allah. Allah juga yang bersifat dengan qadim. Gitu, ya. Jadi makanya dipaham macam itulah ya. Baik, sambung kita sikit lagi insya-Allah. Maka dikata musannif bersalahan dalil, maka bahwasanya adalah ia yang bersusun dan yang tidak bersusun dan qat'i dan zanni, dan ini ialah yang sahih.
Dalil ni ada dalil qat'i, ada dalil zanni. Kita boleh pakai dua-dua. Contohnya kalau kita lihat masuk waktu. Sekarang ni kita dah ada jam digital banner, kita dah ada situ. Ya, kita ada waktu kiblat, waktu masuk waktu, dan kita ada arah kiblat yang tepat. Betul? Ya. Kita ambil arah kiblat sudah. Hari ini ada jam tangan dalam telefon kita pun ada ditunjuk arah kiblat 4, ya. 297 tak silap saya. Dia punya degree, ya. 297, kita letak kompas kita 297, dia kena betul-betul Kaabah. Ya, dia kena betul-betul Kaabah. 297 degree. Memang tak lari. Itu kita panggil dalil qat'i. Qat'i. Sekarang tak ada kiblat, tak ada kompas, tak ada arah. Kita pakai dalil apa? Matahari, ya. Arah jatuhnya matahari. Sebab ni kita duduk di tengah-tengah khatul istiwa, tengah-tengah bumi betul-betul. Khatul istiwa, khat istawa, antaranya kita duduk tu. Jadi maknanya kita ikut matahari jatuh. Bila matahari jatuh, arah jatuh matahari itu adalah arah ke Makkah, maka kita ikut arah matahari. Itu kita panggil dalil zanni, bukan qat'i. Dua-duanya boleh pakai. Tapi kalau ada dalil qat'i, didahulukan dalil qat'i. Tak boleh pakai dalil zanni. Kita ada kompas, arah kompas kita ada betul. Nak pakai juga jatuh ikut matahari, tak boleh, ya? Sebab matahari itu dalil zanni. Zanni satu persangkaan yang kuat. Makna zanni satu persangkaan yang kuat. Ya. Qat'i ini satu dalil yang putus, yang yakin, ataupun dalil yakini kita panggil. Ya, macam itulah juga tentang Allah. Ya. Apabila kita ada dalil yang yakin, langit bumi ini sebagai dalil yang yakin, itu kita tak boleh pakai dalil lagi lah. Sah kita hukum apabila ada langit dan bumi ini mesti ada penciptanya. Habis. Jadi pencipta itu dinamakan namanya Allah yang kita pertuhankan. Itu jadinya. Ya, jadi makanya habis di sana tu. Dan telah terdahulu sebut bahawasanya adalah had ma'rifah yang wajib atau mukallaf itu, ya, paling tidak kita tiap-tiap mukallaf ni tuan-tuan, wajib kita kena ada ma'rifah yang sempurna. Ma'rifah ni maknanya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna, dengan yakin, ataupun bahasa lain disebut dengan jazmun, jazam. Itu kita jazam ni. Lalu sebut bahawasanya had ma'rifah yang wajib atau mukallaf itu jazam, yang muafakat bagi hak serta dalil. Al-jazmu al-mutabaqah lil haqqi an dalil. Ya, yang kata jazam itu adalah muafakat hak dan dalil. Satu benda yang betul, benda yang kita nak jadikan sebagai akidah kita, apa-apa perkara yang nak kita jadikan akidah kita, mestilah perkara itu yang hak. Hak ni makna kata mesti dengan benar, suatu perkara yang benar. Kedua, dia mesti ada dalil. Tak boleh kita pakai percaya benda-benda yang kita tak, yang tidak ada hak, tidak ada dalil, tak boleh. Di sini kita kaitkan dengan akidah yang disebut. Kalau kita ada lagi faham, kalau kita meyakini ataupun akidah artikan kepada satu perkara yang bukan hak dan tidak ada dalil, maka itu dipanggil jahil. Jahil ni ada dua. Satu dipanggil jahil basit, basit. Kedua jahil murakkab, dia panggil. Jahil basit ni dia tak tahu apa langsung. Apa orang kata dia ikut. Nampak? Ya. Macam kepercayaan orang-orang kafirin kepada berhala-berhala dan sebagainya, kepada arca-arca dan sebagainya, kepada bahan-bahan yang dianggap sakti dan sebagainya, ya, kepada barang-barang antik, barang-barang lama dan sebagainya, ya, pada tempat-tempat yang horor, tempat-tempat yang agak ada unsur-unsur ngeri dan sebagainya, ya.
Ini adalah dipanggil jahil basit. Sebab benda yang dia percaya tu, benda tu sebenarnya tidak ada. Ya, mempercayai sihir, benda tak ada. Kita percaya tak dia lah. Nampak tak? Kita tak boleh percaya kepada sihir. Sebab dia benda yang tak ada. Tapi wujud sebagai suatu fenomena dalam masyarakat, memang wujud. Tapi dia tidak ada. Seumpama contoh kita lihat dalam Quran bagaimana tukang-tukang sihir Firaun telah mencampakkan tali-tali. Betul-betul tali, dia bawa tali di tangan itu masing-masing campak tali. Maka tali-tali itu sudah bertukar menjadi ulang. Ya, bila campak jadi ulang, maka ulang-ulang itu mula datang kepada Nabi Musa. Takut juga Musa, takut juga dia. Allah kata jangan takut, campakkan tongkat kamu. Jadi Nabi Musa pun campak tongkat dia, satu tongkat saja, dia jadi satu ulang besar. Ulang besar itu telan habis ulang-ulang kecil. Memberi erti bahawa ulang-ulang kecil tadi itu sebenarnya bukan ulang, hanya dia ubah, dia tukar je pandangan mata kita. Dia pakai silap mata. Nampak ya? Dia pakai silap mata. Ya, dia menyilapkan pandangan mata kita sehingga kita nampak dia ulang. Pada hakikatnya dia bukan ulang. Dia tidak ada sebenarnya. Dia hanya tali-tali saja. Itu cuma hanya gambaran-gambaran yang dirupakan oleh syaitan. Nampak tak? Syaitan saja yang merupa-rupakan. Dan itu, maka yang wujud sebenarnya syaitan, bukan ulang. Tapi kita percaya kepada dia dan kita takut kepada dia, maka kita telah syirik kepada Allah. Nampak tak? Sepatutnya kita kena takut kepada Allah, bukan kepada dia. Takut sihir. Nanti orang nak buat sihir, kita takut dia. Dan takut ke orang tu, kita pun ikut apa dia punya kehendak. Itu tak betul. Sedangkan tongkat yang dicampak oleh Nabi Musa itu memang betul-betul jadi ulang. Itu bukan sihir. Dia panggil mukjizat. Sebagai bukti mengatakan Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Mukjizat itu memberi dalil bahawa Musa itu sebenarnya adalah utusan Allah. Ya, dia bukan tukang sihir, dia bukan ahli silat mataram. Nah, ini memberi arti bahawa mempercayai Nabi Musa dan mukjizat itu adalah hak. Dalilnya Al-Quran cerita kat kita. Betul tak? Nah, ini dalilnya. Macam juga kita tengok satu lagi, jahil murakkab. Ini jahil orang-orang Nasara. Macam orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasara mengatakan bahawasanya Nabi Isa itu adalah satu di antara Tuhan yang tiga, jelmaan Tuhan bernama Isa. Nampaklah? Ya, jadi maknanya apa yang diyakini, dipercayai oleh orang-orang Nasara itu adalah perkara yang tidak hak. Tidak hak, dia kata. Dia bukan benda yang betul. Tapi itulah anutan kepercayaan mereka. Mempercayai pula, yakin bahawasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Sedangkan dia bukan yang hak, bukan yang sebenar, bukan perkara yang hak yang sebenar. Yang sebenar adalah Allah itu asa, tidak berbilang-bilang pada zat, tidak berbilang-bilang pada sifat, tidak berbilang-bilang pada perbuatan. Allahu Ahad. Ya, kita dapat 4 kul di situ. Ya, banyak dalam Islam ni kita dapat kul, banyak sekali dalam kul kita dapat. Orang-orang Yahudi hanya dapat 10 kul, 10 commandment. 10 rukun tu 10 kul dia bagi. Dia orang panggil 10 kul. Kul, of lam, katakanlah. Katakanlah. Ya. Jadi 10 katakanlah itu adalah anugerah Allah kepada orang-orang Nasara, orang Yahudi. Kita ni Allah bagi banyak kul. Dalam surah Al-Ahad, surah Suratul Ikhlas saja ada 4 kul saja. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, sebelum tu ada kul lagi, tapi Tuhan tak boleh kul tu. Ikut balaghah dia, ikut daripada tata bahasa Arab. Tak perlu diulang lagi kul tu. Kul yang pertama sudah menyebut, fahamnya ayat yang kedua pun ada kul, ayat yang ketiga pun ada kul, ayat yang keempat pun ada kul. Jadi kita ada 4 kul di situ. Qul huwallahu ahad.
Patutnya kalau kita sebut, kita terjemahkan Qulillahu samad. Dia juga katakan dia itu adalah asal. Dia itu ada tempat bergantung segala makhluk alam langit bumi. Jadi Allah samad itu ada kul lagi, tapi tersembunyi. Tidak wujud kul itu, tidak payah diulang lagi. Jadi kita ada 4 kul, cukup besar di situ. Ya, jadi apa yang kita imani, Allah itu adalah Tuhan yang sebenar. Dan dalilnya pun sebenar. Ada langit, ada bumi, berjalan isi langit, berjalan isi bumi dalam keadaan yang serentak, berjalan dengan cepat, tidak bercanggah, tidak berubah, kerana satu takbirnya. Satu takbirnya. Allah Subhanahu wa taala yang sebut-sebut alhamdulillah. Sebab itu kita puji Allah. Kita wajib memuji Allah sahaja. Kerana Allah yang mentakbirkan langit dan bumi. Bukan 2 Tuhan, bukan 3 dan sebagainya. Satu saja kuasa, satu saja kehendak, satu saja perbuatan, apa ya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini cukup besar betul, ya. Kalam Allah yang kita ayat pertama itu Alhamdulillahil alamin itu dia mewakili langit dan bumi seluruhnya ada dalam Alhamdulillah alamin. Yaitu 4 arasi yang paling besar dalam Alhamdulillah alamin itu tanah, air, tanah, api, air, angin. Ya, tanah, api, air dan angin. 4 unsur itu, daripada 4 unsur itu Tuhan jadikan kita. Nampak? Tinggal lagi kita tidak segarkan anasir-anasir yang 4 itu. Sepatutnya kita kena segarkan anasir-anasir yang 4. Dia orang tak tahu cerita ni, ya. Kalau kita tak selam sikit ilmu hakikat, kita tak nampak. 4 unsur ini sebenarnya tanah yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada tanah yang ada di luar. Nampak? Dia boleh kuasai tanah luar. Angin yang ada dalam diri kita tu, angin yang jadi kita tu, dia boleh kuasai angin yang di luar. Nampak? Api yang ada dalam kita, dalam unsur kita itu, boleh menguasai api yang di luar. Ya. Ayat yang ada dalam diri kita itu boleh kuasai ayat yang di luar, tapi dia tak jalan. Kita tidak aktifkan dia. Kita kena aktifkan dia dengan Alhamdulillahil alamin. Dari amalan zikir dia yang diamal dengan kalimah ini. Nampak tak? Sampai boleh pecah bumi. Nampak tak? Dia boleh bakar satu bukit. Ya, hanya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kelebihan yang ada pada Al-Fatihah yang tidak ada dalam surah yang lain. Nampak ya? Jadi 4 anasir ini memang tak ada, awak tak ngajak lah, guru tak ngajak ni. Ya, tuan kena masuk dengan guru-guru yang mursyid. Mereka akan bimbing kita, ya, untuk menghasilkan 4 anasir kita itu akan benar-benar berfungsi dan mampu menguasai alam langit dan bumi ini. Kerana kita khalifah Allah, mesti khalifah dia kuat, betul. Khalifah mesti kuat di langit dan bumi. Ya, tapi kita tak kuat, kita tak angkat, kita tak sampai ke situ, kita tak selang sampai ke situ. Ya. Maka itu kita amalkanlah hari-hari, rajin-rajin baca Alhamdulillahil alamin itu 7 kali amalkan. Hanya dia saja Alhamdulillahil alamin. Ya, kita amalkan 7 kali. Dalam semua keadaan, sebelum tidur baca, bangun tidur baca, nak gerak baca, nampak ya? Bagi dia segar 4 anasir yang ada kat kita. Ya, betul lah, sampai kepada makam para ulama kita yang hebat-hebat, ya, yang sudah beramal dengan ayat ini, sudah mampu untuk menghancurkan satu bukit, satu gunung tu, ya. Ini yang Allah bagi kepada Nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam wa ajma'in. Rasulullah di Taif, dia pergi Taif ketika dilempar batu. Orang Taif baling batu dengan dia. Nabi kena batu, ya, atas gigi dia, luka kaki dia, darah pipi dia. Rasulullah pun dengan Zaid bin Harisah, dia orang lari pergi satu kawasan kebun anggur.
Sebelum kubur Anggar tu dia ada batu-batu besar. Nabi pun letak tangan atas batu. Tu Nabi, peringkat tu Nabi letak batu tu jadi bantai. Jadi bantai. Lembut batu tu ditukar jadi bantai. Maknanya tanah yang jasad Nabi itu boleh kuasai batu yang keras. Nampak? Itulah dalilnya. Sampai lekat sampai hari ini dia bina masjid Kuk, dia panggil masjid Kuk. Di mana? Di daerah Adas, Taif. Orang pergi Taif tak ziarah semua ni. Dia tak tahu. Kawasan tu nama dia Adas. Kebun anggur tu nama dia Adas. Ada satu masjid nama dia Masjid Adas. Al-Adas. Adas tu nama budak Serani yang tolong bawa ayah dekat Nabi. Nampak? Dan dia beriman dengan Nabi. Jadi Islam dia. Jadi ketika Nabi letak tangan atas batu tu punya letih, pertengik batu tu lembut jadi bantai. Lembut. Sedap Nabi. Macam nak lena Nabi ya. Lekat sampai sekarang, bekas. Lekuk tangan letak tu sampai hari ni dah. Maka tu nama masjid tu Masjid Kuk. Kuk ni siku. Dan pasal dia Allah di mana? Masjid Kuk ni masjid siku. Sampai sekarang ada masjid. Kalau kita pergi ke Taif, kita boleh singgah masjid tu. Sekarang ni PKP dah tutup kan. Nanti besok dah buka PKP, dia buka balik masjid. Boleh pergi sembahyang dalam tu. Masjid kecil, tak besar. Nampak ya? Cantik dia buat kawasan dia bukit. Dalam kawasan Adas yang mana kebun anggur yang Nabi berlindung di situ sampai sekarang wujud. Nampak ya? Itu kelebihan yang ada tadi. Dia kata tadi ini kelebihan Alhamdulillahil alamin. Ya, betul-betul bagi Nabi itu dah jadi satu sama dengan berat daging dia dah. Ya, boleh kuasai tanah luar. Ya, kalau Nabi Musa hanya kena pukul dengan tongkat, baru laut itu terbuka kan. Dengan arahan Tuhan ke arah, Nabi Musa tak boleh buat. Nabi Musa diarah oleh Allah supaya memukul tongkat itu ke lautan itu berbelah. Nabi Muhammad tak diarah. Umat Islam, tentera Islam tak ada air nak ambil wudu, tak ada air nak minum. Nampak? Nabi terus ambil cerai. Ambil cerai, suar tangan masuk dalam cerai, air keluar. Keluar ke cerai. 4,200 orang ambil wudu dan minum air dengan mandi bola sekali. Tahan lagi air. Dengan garibah lebih tahan air. Nampak ya? Maka Nabi kuasai air. Nampak? Bukan suruh. Allah tak suruh, Nabi buat jadi. Sebab ada dekat Nabi. Itu kata Alhamdulillahirabbil alamin. Nampak ya? Lebihan Fatihah. Kita Alhamdulillah alamin itu apa dia tuan? Tauhid rububiyah. Dia itu adalah masuk dalam tauhid rububiyah. Artinya segala-galanya Allah. Semuanya Allah. Tidak terkeluar daripada perbuatan, takdiran, susunan, kehendak, kuasa Allah. Maka itu Allah saja yang layak menerima pujian. Kita kena sampai ke situ, insya-Allah saja kita highlight sikit lah supaya kita nampak tinggi ya. Jadi makanya kita tadi ini kata musannif dan telah terdahulu sebut bahawasanya adalah had ma'rifah yang wajib atau mukallaf itu jazam yang muafakat bagi hak serta dalil kita dah bahas tadi. Ya, kita punya jazam betul. Perkara yang kita imani betul. Perkara yang hak Allah. Nampak ya? Itu yang kita nak kena bersih dulu. Kita punya roh tu kena bersih. Kalau roh tu tak bersih sampai ke situ, jazamnya tidak sampai kepada sebulat ma'rifah kepada Allah, roh kita tu masih cemar. Potong. Nampak? Ya? Masih cemar. Doa kita pun Tuhan tak terima. Kita berdoa kepada Allah, tentuan berdoa kepada Allah ni, kita bercakap dengan mulut, keluar dengan lafaz mulut. Macam seperti semayang isyak tadi, kita semayang subuh maghrib tadi, saya baca doa tentang mengaminkan. Itu perbuatan fizikal. Tapi yang bawa naik doa itu bukan ucapan itu, roh kita yang bawa naik. Roh kita yang bawa naik. Roh insani, bukan roh idhafi, roh insani yang bawa naik.
Ada roh yang tak nak naik sampai 10 tahun tak naik. Doa dia tak naik 10 tahun. Itu dia. Duk minta tak dapat apa. Faham? Nah, pasal roh dia cebar kerana tak sampai jazam yang bersih. Roh tu belum sampai jazam yang bulat. Yang dekat al-jazmu mutabah al-mutabaqah lil haqqi 'an dalil. Apa ada? Al-jazam itu adalah satu pegangan ma'rifah yang bulat daripada yang hak serta dengan ada dalil. Itu panggil jazam. Dia punya cemar 3. Yang mencemarkan dia 3. Yang pertama ada syak, walaupun sikit. Kedua ada dhan. Ketiga ada waham. Dia dah terang banyak kali dia. Ada syak, ada dhan, ada waham. Roh kita tadi ini masih cemar, tak naik doa apa pun. Nampak? Jadi imam dia baca doa tak naik. Nampak? Panggil buat tahlil, dia baca doa tu tak naik. Nampak? Buat sembahyang hajat doa dia pun tak naik. Ya. Ada roh yang masa tu dia doa, masa tu juga roh tu naik dengan cepat dan mampu doa. Nampak tak? Dia naik tu roh kita. Roh tu kena bersih, kena jazam betul. Kedua, jangan ada niat apa-apa di sebalik. Nampak tak? Ya, ya Allah bagilah aku kaya. Niat dia apa? Nak beli rumah besar. Itu dia. Itu besar. Nampak? Ya Allah mau harus dia aku supaya aku boleh tukar kereta baru. Itu dia. Nampak? Tadi dia masuk niat jadi berat. Roh tu ketika nak masuk dalam badan kita dan ringan, kosong. Sebab tu dia masuk macam hidrogen. Punya ringan. Nampak tak? Tapi bila dia masuk dalam jasad kita, kita beratkan dia dengan niat. Okay? Kita bubuh niat, dia jadi berat. Roh tu jadi berat dalam badan kita, tak boleh naik. Nampak? Maka itu semua kita, apa yang kita buat ni mestilah atas dasar kurbah, pendekatan kepada Allah. Ya, aku nak amal ayat kursi satu hari 70 kali kerana nak mendekatkan diri kepada Allah, bukan nak panggil khadam dia. Jangan salah faham. Aku nak amal 70 kali supaya khadam dia boleh bantu tolong aku. Habis, tikuk. Nampak tak? Tak jadi benda. Nak? Buat sembahyang hajat, nampak tak? Buat sembahyang hajat, serah kepada iradat kuasa kehendak Allah SWT. Takbir Allah mengatur susun. Nampak tak? Engkau ilhamkan aku dengan berhajat. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Engkau lah yang menentukan. Nampak? Habis. Jadi kita doa Tuhan suruh bagi itu, suruh bagi ini, suruh buat itu. Roh kita jadi berat. Nampak? Ya. Itu masalah kita ni, antaranya sebab roh kita jadi berat. Maka kita ringankan dia dengan kurbah, dekatkan diri kepada Allah. Nak pergi masjid sembahyang jemaah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan nak capai pahala 27, 26, 25 dah. Bukan itu kita punya niat. Ya. Tapi niat kita satu je, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Habis. Aku nak baca Quran, ya Allah. Tiap hari kita baca Quran pagi-pagi kan, buka baca Quran. Niat aku baca Quran ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan nama Allah. Dengan kehendak Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nampak tak? Maka aku dekatkan diri kepada Allah, baca Quran. Apa yang kelebihan Quran? Kita tengok sebab Quran dah apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul mu'minin. Turunkan semuanya kami turun Al-Quran itu sebagai syifa, ubat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tuhan dah kata sudah, cukup nak faham. Macam mana kita nak faham rahmat kalau kita tak boleh faham? Ya. Kita, apa tugas kita? Mendekatkan diri kepada Allah. Barulah jadi amalan itu naik kepada Allah. Pak, cantik dan beri bekas yang baik dalam perjalanan hidup kita. Kurbah, pendekatan kepada Allah. Baru boleh jadi. Ya. Ini amal semua ada motif. Semua amal ada motif. Bila ada motif, jadilah berat roh kita, maka tidak naik ke langit. Tambah doa lagi kita tidak. Ya. Minta doa. Ya. Tambah Allah stroke. Lama stroke, saya pergi ziarah dia. Kita doa lah, minta doa lah Ustaz, bagi saya cepat sembuh ni. Lepas tu, saya pergi lagi sekali ziarah dia. Dekat dengan saya, ada dia pun.
qadir. Tu, nah. Sekali lagi dia kata doa lah, dia kata kalau Pak Tih sihat ni, Pak Tih nak rata-rata nak ikhtiar nak pergi makan angin sikit di Aceh, nampak. Nak makan angin di Aceh pula. Walaupun yang pergi Aceh tu bukanlah pergi tengok telur saja, nak pergi tempat-tempat sejarah lah katanya. Salah dia cakap tu, dia makan angin. Dah. Nanti dia berat balik tu. Ya. Lepas seminggu mati. Itu dia. Mati tu. Itu dia. Nampak ya. Sudah boleh cakap sikit-sikit. Ya. Maka tu jangan dipasang apa-apa niat untuk urusan dunia ni, jangan. Terus kurban kepada Allah sebab semua Tuhan punya. Ini yang paling hak sekali, ya. Ya. Boleh? Walaupun ada kelebihan-kelebihan lah, kelebihan yang kita buat, ya. Yang kita buat tu ayat ni baca lebihnya begini, ayat ni baca lebihnya. Aku nak baca suratul Waqiah ni pasal nak bawah rezeki. Aku duk jaga lah ni, Pak, ya. Jaga aku jadi maju baca Waqiah. Tuhan pun izin. Nampak dia maju. Lagi deras dia baca. Ya. Pada satu ketika Tuhan tahan, dia kata, ya, jatuh terus. Nampak. Waqiah tak dia benar. Betul lah, Waqiah tu Nabi beritahu Waqiah ni sebagai murah rezeki, kan? Tapi jangan kita baca kerana nak murah rezeki. Kerana rezeki semua Tuhan dah atur dah. Betul tak? Dia pengunia rezeki, dia tahu nak bagi. Bukan dia tak tahu isi hati kita, hajat kita. Tuhan tahu sangat-sangat. Yang duk atur ke Tuhan ni buat apa? Jom, baca Waqiah, ambil kelebihan Waqiah. Ya Allah, aku dekatkan diri kepadamu. Cantik lagi dekat. Banyak lagi yang Tuhan boleh bagi kat kita. Lebih dari itu, baca Yasin, baca Tabarakalladzi tiap malam, kan, sebelum tidur ni, supaya kita lepas pada azab kubur, ya. Bukan cari keberkatan kepada Allah, lepas pada azab kubur. Takut azab kubur, baca Tabarakalladzi. Nampak? Dia banyak rupa, kan? Baca Tabarakalladzi, insya-Allah dia selamat daripada azab kubur. Nampak? Ya. Banyak lagi benda-benda yang boleh selamat daripada azab kubur. Nabi bukan baca Tabarakalladzi tiap malam saja, Alif Lam Mim saja dah. 2 surah tu Nabi akan baca tiap-tiap malam. Sebelum Nabi tidur, 2 surah tu Nabi baca. Tapi Alif Lam Mim saja dah dia tak sebut dari kelebihan tu. Lepas tu dia tak baca. Nampak tak? Dia sebut Tabarakalladzi saja, Al-Mulk saja lepas berazab kubur, dia pun nak Tabarakalladzi saja. Alif Lam saja dah tak baca. Nampak? Tak kena lah. Itu sudah langgar sunnah Nabi. Jangan ikut sunnah Nabi saja. Baca pendekatan kepada Allah, kerana surah itu adalah surah yang cukup tinggi, menyebut tentang kelebihan-kelebihan Allah dalam surah itu. Oh, kita pergi semayang subuh hari Jumaat, kita pergi semayang dia untuk imam baca surah sajadah, dapat sujud sajadah. Dia pergi pasal sujud sajadah. Kalau niat sujud sajadah, batal semayang. Nampak? Ya. Surah itu ada kaitan dengan hari Jumaat. Kelebihan Jumaat sebagai hari yang akan berlakunya kiamat. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita tukar hari. Semua tukar satu batin. Aku buat ni kerana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nampak? Apa yang Nabi kata tu adalah kelebihan sebahagian daripada kelebihan dia. Nampak? Jangan 20 tu je yang lain tak. Baca Yasin, lain surah tak baca. Macam mana? Nampak? Tak kena silap sah. Itulah kita kata tadi ini. Satu di antara jazam kita yang tidak sihat kepada Allah. Maka itu kita kena letakkan di sini. Maka adalah yang telah tersebut itu sunyi daripada dalil, maka tiada makan ma'rifah, maka berkenaan menyatakan dalil, maka sekarang hamba hendak menyebutkan dalil nakli bagi tiap-tiap akidah terdahulu atas dalil akli kerana mengambil berkat dengan Quranul Azim. Dan berkata hamba, adapun dalil nakli yang menunjukkan atas wujud Allah Ta'ala itu permanya afillahi syak. Afillahi syak artinya adakah pada wujud Allah itu syak? Ini dalil nakli tentang kewujudan Allah. Jangan ada syak. Yang pentingnya dalil jangan ada syak. Langit bumi ini sebagai dalil yang cukup terang.
yang cukup jelas pada akal. Maka itu wajar sangat orang tak terima kewujudan Allah, diazab Allah dengan azab yang sangat berat, kekal dan neraka selama-lamanya. Pasal dalil yang Tuhan bagi kat kita ni cukup jelas dan terang. Akal yang sempurna Tuhan bagi kat kita cukup jelas punya naluri yang tidak ada kepada makhluk lain. Kenapa kita tak guna dalil yang begitu jelas untuk melihat dalil yang sudah ada, dan kita menapi ke semua itu kita sembah selain daripada Allah, na'udzubillah, yang berlaku pada orang kafirin, maka wajar, patut mereka ini diazab selama-lama dalam neraka. Ya, tak ada alasan yang nak katakan kami tidak dengar, tak boleh. Jadi bukan pasal dengar, dalil akal tu dah cukup mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memang wujud. Ya, sampailah kita kena perdalam lagi lah makrifah kita tu, daripada tak nampak Tuhan sampai nampak Tuhan. Dia mau menyebut, ya, daripada tak nampak Allah sampai nampak Allah. Itu satu tahap lagi lah. Kita jangan terkejut pula bila dengar tu kan. Sampai saja peringkat. Saya pernah sebut dulu bagaimana Syekh Tariq Syekh Sufi, pengasas ilmu tasawuf, Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi, anak murid dia tanya kat dia senyum, wahai mursyid, apakah ketika mursyid solat itu mursyid nampak Tuhan? Nampak. Dia kata tak nampak Tuhan, sembahyang apa? Dia kata, dia jawab kat anak murid dia, kalau tak nampak Tuhan, dia sembahyang apa? Hang sembahyang kat siapa? Sama juga orang tanya kepada Sayyidina Ali, sahih. Dia Sayyidina, ya Ali, apakah engkau nampak Tuhan di dalam sembahyang? Dia kata tadi, kalau kau tak nampak Tuhan, kamu nampak siapa? Dia tanya. Ya. Sedangkan sembahyang itu kepada Allah, untuk Allah, kerana Allah. Jadi kita kena pakailah, ya, sampai kepada peringkat mula-mula macam nampak Tuhan, sampai terus kamu nampak. Seolah-olah kamu nampak Tuhan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu ibadat kepada Allah seolah-olah kamu nampak. Sampai ketika tidak ada seolah-olah lagi lah. Nampak? Allah melihat aku. Itu dia. Bila Allah melihat aku, sah aku melihat Allah. Kalau kita tak melihat Allah, macam mana kita nak sedar kata Allah melihat kita? Nampak? Itu dia tengok kat aku. Satu orang tengok kat dia, katalah, ya, di satu tempat kita pergi, satu orang cari dia, nampaklah. Dia mesti nampak orang tu dulu. Baru dia orang tu dia tengok aku. Nampak? Dia nampak orang tu dulu lah. Nampak? Sebelum dia sampai situ, dia sudah mesti ada suatu persangkaan, kan? Harus aku akan jumpa dia. Nampak? Maka berjaga-jaga dalam perjalanan itu, kena jaga-jaga, takut orang ni wujud. Bila orang ni wujud, dia akan nampak. Bila dia nampak orang tu wujud, nampak tak? Dia nampak orang itu wujud, barulah dikatakan orang itu melihat dia. Dia tengok kat aku. Nampak? Itu baru betul. Dunia pun kita dah sama-sama, kita makhluk sudah ada dah bakat dulu tu. Maka kita dengan Allah lebih patut, sebab Allah itu adalah Az-Zahir. Sifatnya, salah satu bernama Allah Az-Zahir, yang cukup terang. Ya. Kata Nabi SAW ni sembahyang dia masuk makam Mukasyafah. Mukasyafah ni mana tidak ada terlindung dia dengan Allah. Nabi dengan Allah tidak ada perlindungan, tidak ada terlindung, hijab lagi lah. Nampak ya? Nabi menghadap Allah atas makam Mukasyafah. Kita menghadap Allah atas makam Musyahadah. Syuhud dengan mata hati, saksi dengan mata hati wujudan Allah. Nampak? Mau begitu baru boleh, insyaAllah, ya. Kita lanjutkan lagi insyaAllah. Yakni tiada syak sekali-kali pada Allah Ta'ala itu. Dan lagi firman Allah, khalaqallahu samawati wal ard, telah menjadikan oleh Allah Ta'ala akan 7 petala langit dan bumi. Jelas. Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Ingat tiap-tiap pagi Jumaat, Allah yang menjadikan 7 petala langit dan bumi dan barang di antara keduanya.
dalam tempoh 6 fasa. Dengar dia tak jemaah kan? Dia tak jemaah. Itu kita kena tadabbur. Mula-mula kena faham tafsir, kemudian baru tadabbur. Tafsir ni kena ilmu. Orang alim, para ulama yang ada ilmu, alat untuk mentafsir, dia tafsir kat kita. Apa makna ayat tu? Apa makna ayat tu? Allah Alladhi ismul mawsul, yang telah menjadikan langit dan bumi dan barang di antara fi bainahuma, di antara keduanya. Itu tafsir. Tadabbur kita apa? Apa tadabbur kita? Tadabbur tidak perlu kepada ilmu tafsir, ilmu alat. Semua orang boleh tadabbur, tapi tafsir tak boleh. Tafsir ni orang-orang alim yang punya ilmu alat saja. Ilmu alat, ulum Arabiyah yang 16 cabang tu dia kena ada, baru boleh tafsir. Al-Munasikh wal-Mansukh, mengenal ayat am, ayat khas, nampak? Ya, baru boleh. Tidak tak boleh tafsir. Haram, berdosa, nampak? Banyak kesilapan akan berlaku. Tapi apabila sudah ditafsir kepada kita, baru kita faham ke tak? Oh, apa faham ayat ni? Ya, kita ada baca kunut subuh, waqini syarra ma qadait. Nampak tak? Dan lindungilah aku, maknanya jauh daripada segala kejahatan-kejahatan yang apa yang telah kau qadakan. Tak payah duk baca doa panjang-panjang minta COVID, tolak COVID lah. Doa ada doa COVID dalam tu. Dan doa kunut subuh. Kunut subuh tu dah cukup dah. Baca elok-elok kunut tu faham. Waqini syarra ma qadait. Dia tolak semua. Nampak tak? Apa jenis virus ke apa jenis, semua dia akan tolak. Nampak tak? Tak ada tangan. Waqini syarra ma fa innaka taqdi wa la yuqda. Baru kita kait pula dengan Allah sebagai sifat yang layak bagi Allah. Nampak? Semuanya engkau yang hukum, yang qada'kan, bukan engkau yang kena qada'. Nampak? Kunut subuh tu dah lengkap. Tak payah dia pasang banyak-banyak lagi doa. Ya, jelas-jelas lagi. Tak faham. Itu mana kita tak faham. Tadabbur dia apa? Nampak tak? Tadabbur dia SOP lah. Itulah tadabbur dia. Dia faham? Dah? Saya minta hidup, Allah akan lindung kita. Kita kenalah cari isti'azah. Isti'azah tu salah satu dari isti'azah Allah tu adalah SOP lah. SOP itu isti'azah daripada Allah. Jangan minum racun. Racun tu binasakan, elak daripada racun. Itu isti'azah. Mana-mana tempat ada racun jangan pergi. Isi isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia baca 10 Fatihah tu. Itulah dia tadabbur. Faham? Ya. Tengok dia fikir lah. Banyak tu. Kita tak faham. Lebih bang takut. Ikut dia punya tadabbur. Macam tu Quran juga. Yang kita baca ayat tadi, yang tu imam baca ayat tu, ayat sajadah tu, dia punya makna, faham dia bahawa Allah menjadikan langit dan bumi dan barang di antara keduanya. Tidak satu pun yang sunyi, yang kita tak nampak antara langit dan bumi, yang kita tak nampak, tapi dia wujud. Betul tak? Gas antara langit dan bumi itu gas, berbagai-bagai macam gas yang kita tak nampak. Itu juga makhluk Allah yang Tuhan buat. Sebagai dalil tadabbur dia apa? Kita kena sedar bahawa kita jangan menyekutukan Allah. Itu tadabbur dia. Tadabbur, jangan sekutukan Allah. Jangan salah meletak nikmatnya, jangan salah guna nikmat, dan tidak menzalimi nikmat kepada sesama makhluk. Itu tadabbur ayat tu. Faham ya? Wala taqrabuz zina, jangan kamu hampir kepada zina. Jangan hampir kepada zina. Dia tak kata zina, jangan hampir. Apa-apa perkara yang boleh bawa kepada zina. Macam-macam lagi kita faham. Kita kenali syahwat. Apa dia peranan syahwat? Itu dia punya tafsir dia. Nampak? Oh, dia ayat ini melarang kita jangan dekat kepada zina. Tadabbur dia apa? Carilah unsur-unsur, kenal unsur-unsur yang boleh membawa kepada zina. Boleh tak? Ya, pendedahan aurat, jangan buka aurat, nampak tak ya? Jangan berada majlis-majlis yang terdedah kepada aurat. Ya. Jangan lakukan apa-apa nasihat unsur yang boleh mengimbau kepada tarikan daya nafsu dan syahwat. Nampak tak? Itu semua tadabbur dia. Banyak tadabbur itu kena buat. Ya.
Di tadabbur ini kita gabungkanlah di antara kebijaksanaan para saintis, ya, cendekiawan-cendekiawan yang bijak pandai tentang urusan kehidupan dunia ini kita gabungkan untuk jadi tadabbur pada ayat tersebut. Faham? Ayat itu ringkas, ya. Wala taqrabuz zina itu tafsir dia. Jangan dekat kepada zina. Tadabbur dia unsur-unsur yang boleh bawa kepada zina. Zina mata, zina tangan, zina perut, nampak, ya. Zina telinga, ya. Zina kulit, banyak zina. Nabi kata. Kita ambil tadabbur dia. Faham, ya? Baik. Habis cerita. Dan ada pun dalil akli, yaitu kata musannif, wa amma burhan wujudihi ta'ala fa hudusul alam. Dan ada pun dalil tanda Allah Ta'ala itu, tanda ada Allah Subhanahu Ta'ala itu baru alam ini. Fa hudusul alam, itu dalil. Alam ni baru kena jadi. Macam mana kita kata dia baru? Kenapa kita kata dia baru? Kerana dia bergerak-gerak, berubah-ubah. Nampak? Yang tak gerak, yang tak berubah itulah, daripada dulu sampai sekarang, daripada awal sampai akhir, dia tidak beranak pinak. Nampak? Dia tidak diperanak dan tidak diperanakkan. Nampak? Siapa dia? Allah. Nampak? Ini berubah-ubah. Ada hidup, ada mati, ada hilang, ada muda, ada tua, ada aman, ada bala, ada senang, ada sehat, ada sakit, macam-macam ada. Itu fenomena kita panggil. Fenomena ini wujud dengan daripada siapa? Mesti ada yang wujudkan fenomena ini, maka dia adalah zat yang qadim. Yang lain daripada Allah, tanda bahwasanya wujud alam ini. Li'annahu lam yakun lahu muhdithun bal hadatha bi nafsihi lazima an yakuna ahadul amraynil mutasawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sebab. Dia kata lagi, ya, kerana bahawasanya jikalau tiada ada baginya, yakni bagi alam ini orang yang membaharukan dia guna bahasa orang lah. Allah itu bukan orang, salah baca, kata orang nah, mesti ada disebah dah, dia panggil disebah saja. Macam kita guna perkataan dia kepada Allah, kan. Bila kita dia kepada Allah itu, Allah tu lelaki lah. Ya, mana ada dia kepada Allah. Huwa Allah. Huwa Allah, tak kata hiya Allah, ya. Kita kata huwa tu dhamir yang menunjuk kepada muzakkar, laki-laki. Betul tak? Ya. Dhamir akan disebut muzakkar, nama bagi laki-laki. Tak kata hiya. Tapi bila kata Allah tu huwa, jangan bila kata Allah tu laki-laki pula. Kejauh. Nampak? Nah. Malaikah tu ada ta marbutah fi akhir itu, ta marbutah dalam bahasa Arab ni berarti bahawa dia adalah ismun muannas, nama bagi betina. Jangan dikata pula malaikat tu betina, anak perempuan Tuhan, baca orang. Nampak? Ya? Dia baca malaikatun. Tak kata malakun, malaikatun. Jamak lah tu. Bila ada ta di akhir kalimah itu menunjuk kepada dhamir, itu menunjuk kepada muannas, betina. Jadi malaikat ni betina. Tak betul lah. Dan tak boleh kata juga dia patut jantan. Kerana dia bukan jantan, dia bukan betina, bukan lelaki, bukan dia perempuan. Lagi senang kita nak faham. Jadi semua kebetulan dalam apa yang kita baca ni, kata musannif, ya. Kerana bahawasanya jika tiada ada baginya alam lagi ni, yakni bagi alam ini orang yang membaharukan dia, tetapi baharu dia dengan sendirinya, nescaya lazimlah bahawa ada salah suatu daripada dua pekerjaan yang bersamaan keduanya. Bersamaan ia bagi taulannya, lagi lebih ia tertaulannya dengan tiada sebab, iaitu mustahil. Kalau tak ada siapa bagi jadi langit bumi ini, mesti ada sebab, mesti jadi dua. Pertama dia panggil apa? Dia panggil daur. Yang kedua dia panggil tasalsul. Nampak tak, ya? Itu istilah yang dipakai, ya, yang pernah kita sebut dulu, daur tasalsul. Maknanya kata A buat B, B buat C, C buat D, D buat E. Nampak tak? Bila nak B? Nampak tak?
Yang A tu pula siapa orang yang boleh buat B? Ataupun kebalikan, A buat B, B buat A. Boleh? Ya. Kita buat kereta, kereta buat kita. Boleh? Dua-dua tu mustahil. Itu panggil daur tasalsul. Sebab tu dia kata di sini, saya lazim bahawa ada salah satu daripada dua pekerjaan yang bersamaan, keduanya bersamaan ia bagi taulannya, lagi lebih ia atas taulannya dengan tiada sebab, iaitu mustahil. Macam kita cerita bab unta dulu. Kelai dia, dua-dua orang mengepala unta, bawa unta, seorang tu bawa unta korak. Nampak? Yang kawan orang ni pun bawa unta pun korak, dua-dua korak. Yang unta yang bawa korak, unta yang kena korak. Yang kena korak ni komplain, ya Rasulullah, unta aku duk elok-elok comel, nampak? Dia bercampur dengan unta kawan tu, unta tu ada korak, unta aku pun kena korak sama. Nampak? Dan ni aku nak minta bela, ya Rasulullah. Rasulullah tanya balik kat yang kena korak tu, ya. Unta hang kena korak, kena jangkit kat dia. Yang dia pula jangkit daripada siapa? Tanya pula kat tuan unta yang korak pula tu. Tuan unta yang korak, unta hang korak ni jangkit kat siapa? Yang boleh bawa korak, kemudian jangkit kat ni. Jadi habis bila nak habis? Itu kita panggil apa? Tasalsul. Istilah dia, ya. Tidak boleh, Allah tak boleh macam tu, ya. Maka tu Nabi siap-siap, lam yalid wa lam yulad. Ayat tu kukuh, ya. Dia ada zikir, ya, daripada hadis Nabi SAW. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ahadan wahidan samadan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 10 kali sama dengan 2 juta kebajikan. 2 juta kebajikan. Hanya baca 10 kali tau. Lepas sembahyang sunat duha, baca dia dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ahadan wahidan samadan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah cukup suka yang ni. Allah cukup sukalah bila kita baca ayat ni. Baca zikir ni apa? Berarti kita pegang subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak Tuhan melainkan Allah yang tidak sekutu baginya. Lahu bagi dia. Lahu ahadan wahidan samadan. Ahadan keasaan, wahidan keunggulan, ketunggalan, nampak? Ya. Samadan pergantungan seluruh makhluk alam langit dan bumi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nampak? Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nampak? Dan dia adalah Maha Asa, tidak ada kufu sebandingan kufuan kepada Ya Allah. 10 kali baca, Nabi kata 10 kali hadis sahih, 10 kali baca mendapat pahala kebajikan 2 juta kebajikan. Tapi pun kita baca pasal dua-dua kebajikan, kata kita sayang kalimah tu. Ya Allah, bila baca tu dia nak sayang kepada Allah. Ya, sayang kepada Allah, Tuhan yang Maha Asa. Bila keluar ayat mata tu, kerana kita begitu sedih. Ada pihak-pihak yang mengatakan Allah tu beranak pinak. Nampak? Ya Allah, Engkau telah lindungi aku. Aku tidak mencemarkan keasaanmu, Ya Allah. Nampak tak? Ya. Dengan kalimah inilah akan melindungi kita daripada azab kubur dan azab akhirat, tuan-tuan. Orang tak kena azab, baca zikir ni dia tak kena azab, tuan-tuan. Nampak, ya? Tapi kita baca dengan penuh kasih sayang. Kehebatan Allah itu tinggi. Kalimah itu kita sebut dengan kasih sayang, tuan. Bukan kerana kita nak pahala. Pahala dia banyak mana kita nak pahala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu orang pun yang tahu, satu nafsu, satu jiwa pun tahu betapa pahala ganjaran yang diberitahukan Allah yang menyejukkan mata hati. Tidak siapa yang tahu pahala lagu mana. Mala 'ainun ra'at, mata tak pernah tengok, wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar, wala qatara 'ala qalbi bashar, hati pun tak pernah terlintas. Itu nikmat yang Tuhan nak bagi. Jangan tanya yang tu Tuhan punya. Betul? Ya. Yang kita tahu, kita nak zikir dengan nama Allah sebab kita letakkan hak kepada Allah. Yang sewajar, yang sepatutnya, yang wajib bagi Allah adalah asal. Ada satu lagi tambah dia. La ilaha illallah, dekat dia.
Muhammadan wahidan samadan lam yattakhidh sahibatan wala walada wa lam yakul lahu kufuwan. Dan ubah sikit. Nabi kita baca, siapa baca 10 kali ini sama dengan 100,000 kebajikan. Sikit dah. La ilaha illallah wahdahu, tak kata la ilaha illallah, disebut situ wahidan ahadan samadan lam yattakhidh sahibatan wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali dia baca sama dengan 100,000 kebajikan. Senang-senang. Faham? Dia dah. Nah, ini semua antara zikir-zikir yang kita kena buat. Nak tidur malam tadi, itu juga hadis Nabi penutup kubur daripada Syekh Tarikah Tijaniyah. Ya, kita duduk sujud dan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Allah tinggi. Nampak? Ya. Inilah Nabi yang boleh naik ke langit. Sebab Subhanallah yang bawa Nabi naik Mi'raj. Nabi boleh naik Mi'raj tu kerana Subhana rabbiyal a'la. Tahu? Tahu? Roh kita boleh naik Mi'raj. Malam nak tidur juga. Kita tidur malam. Baca dia sebanyak, ingat Al-Baqarah 286 ayat, tambah sekali ya, 287. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lina ada lina kadang tak ada lina tak apa. Nampak ya? Qasad, bukan niat, qasad. Aku nak baca 287 kali. Kita tidur, roh kita naik, roh insani sampai ke arasy. Dia mendapat rahmat daripada Allah di arasy, diturun balik. Nampak? Kasi kita bawa dia naik dengan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini amalan dari tarikah Tijaniyah. Umur dapat daripada mimpi Rasulullah ajak tadi. Nampak? Ya? Rasulullah ajak. Semua tu untuk nak bagi segar ma'rifah kita dengan Allah. Kita kena segar ma'rifah. Tambah-tambah orang alim, para guru asatizah ni lagi-lagi kena kemah dia punya ma'rifah tu sebab ya. Kena sekadar untuk mengajar hukum hakam dia ya. Ma'rifah dia kena tinggi. Barulah kita boleh menikmati erti ketuhanan. Kelazatan bersama dengan Allah. Baru balik kepada dengan nama Allah Tuhan Maha Murah lagi Pengasih. Baru jadi erti. Sambung lagi kita insya-Allah kita tadi nah. Baik. Dan kata musannif lagi di sini, wa huwa muhallun wa dalilu hudutsil alami mulazamatuhu lil a'radil hadisah min harakatin wa sukunin wa ghairihima. Dia kata, dan dalil baharu alam itu, nampak tak? Ya. Dalil baharu alam itu yakni jiri melazimkan bagi arad yang baharu, nampak tak? Ya. Maka lazim dikata musannif, dia saya lazim bahawa tak ada satu daripada dua pekerjaan bersamaan ia bagi taulan lagi lebih ia ada taulannya dengan tiada sebab dan mustahil. Kita sambung. Dalil baharu alam itu yakni jiri melazimkan bagi arad yang baharu daripada gerak dan diam dan lain daripada keduanya seperti berhimpun dan bercerai dan segala warna dan melazimkan bagi segala baharu itu baharu pula. Ini semua ni makhluk. Ada tempat, berubah-ubah, ada sifat, nampak? Itu semua makhluk. Allah bukan begitu. Jangan dicampur-campur dengan Tuhan. Nampak? Allah yang menjadikan semua ni. Arad, sejuk pada air, panas pada api, dingin pada angin, nampak? Ya? Lembut pada kapas, nampak? Ya? Lazat pada makanan, ya? Warna-warni yang wujud pada alam raya ini mengindahkan lagi pemandangan. Ya? Ini semua adalah urusan-urusan yang dijadikan oleh Allah sebagai makhluk kuliah min huwa fi syan, tiap-tiap hari Tuhan bekerja. Jadi Allah bukan begitu. Ini semua sebagai dalil baharu alam, melazimkan dia baharu itu baharu pula, maka dia adalah baharu dan dalil baharu segala alam itu kata musannif ya. Dilihatnya berubah-ubah daripada tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada. Wa dalil hudutsil a'radi musyahadah mulazamatul hadisah hadisun wa dalil hudusil a'radi musyahadah taghayyuriha min adami ila wujudi wa min wujudi ila adam.
Maka dia kata dalil baharu segala arat itu nyata dilihat berubah-ubah daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Memang itu jelasnya. Maka itu Allah jadikan tiap-tiap suatu itu berpasang-pasang. Tidak ada satu yang tunggal dalam kejadian alam langit bumi. Dalam makhluk ni tidak ada yang tunggal, tak ada. Tidak ada unsur dalam makhluk ni yang tunggal, tak ada. Semuanya berpasang-pasang. Ya, Tuhan tak buat satu yang tunggal. Semua berpasang-pasang. Nampak ya? Jadi faham ya? Maka kita tak dapat Nabi. Bila berpasang-pasang itu menunjuk kata yang bukan berpasang-pasang itu adalah Allah. Yang menjadikan berpasang-pasang itu adalah yang Maha suci daripada segala macam sebab, daripada segala macam arat, daripada segala macam bahan, tempat, daripada segala macam jihad, pihak, lalu kepada masa yang kita sebut dah dulu sebelum ini, dan dalilnya pada sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Habis ayat itulah, insyaAllah kita akan sambung pada 157, dan adalah pada kalam musannif itu ditakdir dua jumlah. Kita baca kemudian ya, dua jumlah ini kita baca kemudian insyaAllah. Baik, semoga bermanfaat bersama bagi kita. Wa nafa'ana bi'ulumi insyaAllah ta'ala min al-faidin rahmatillahi wa karamih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.